Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim kita ni dia kata apa? Bab azkarus sabah wal masa, bacaan pada waktu pagi dan petang. Kita telah banyak dah baca pagi dan petang ni. Sambungan kita pada kali ini adalah bacaan yang ke-95. Bacaan yang ke-95 ini dibaca pada waktu pagi. Sama-sama kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba kita tengok arti dia. Ya Allah, aku mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi bacaan ini kita baca waktu pagi. Waktu pagi selepas salat subuh, kita kena mula hidup kita dengan baca doa ini. Kenapa? Apa hikmahnya, apa sebabnya? Karena doa ini mengandungi 3 permohonan yang utama, yang besar. Yang pertama, kita hari ini pagi. Bila pagi, inilah permulaan hidup kita dalam hari itu. Pagi, bermula waktu pagi, berakhir pada waktu malam. Kalau hidup lagi, kita mula pula besok. Jadi oleh kerana kita ni pagi, maka kita minta ilmu yang bermanfaat. Kita nak pergi belajar, kita nak pergi mengaji, nak apa, maka ilmu yang kita belajar sepanjang hari ini, biarlah ilmu itu yang bermanfaat. Kalau kita boleh ilmu tak bermanfaat, apa jadi? Kita kena ingat selalu, bila sebut tentang ilmu yang bermanfaat ini, apa yang dikata oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyebut kepada kita tanda-tanda ilmu bermanfaat. Apa tanda dia? Ini tulis betul-betul. Tanda ilmu itu bermanfaat, iaitulah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu, semakin takut kita kepada Allah. Jadi kalau ilmunya banyak, tapi lagi banyak dia punya maksiat kepada Allah, lagi tinggi ilmu, lagi besar jawatan, lagi banyak maksiat, ini bukan ilmu manfaat. Ilmu ini wabarun alaihi, menjadi bala yang akan mengutuk dia. Sebab kamu tahu, kamu buat juga. Ini berat. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Tahu dah tanda dia? Apabila kita belajar lagi banyak ilmu, lagi takut kita kepada Allah, maka tanda ilmu bermanfaat. Tapi lagi banyak ilmu, lagi tak takut kepada Tuhan, lagi hebat dia menentang Allah, maka tanda itulah dalilnya ilmunya dia belajar itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu CJ boleh. CJ boleh, gelaran boleh, tetapi manfaat untuk akhiratnya tidak ada. Permohonan yang kedua, rizqan tayyibah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada saya yang baik. Kenapa? Kita nak kerja ni. Nak kerja tak kerja? Kerja. Bila kita bekerja, maknanya nak cari rezeki. Rezeki yang kita dapat hari ni, biarlah yang baik, yang halal dan baik. Manakala dapat rezeki banyak tapi tak halal, buat apa? Baik tak ada. Tak kena seksa, tak kena tanya di malaikat. Wa amalan mutaqabbala, sepanjang hari ini semua amalan aku mintalah diterima. Cantik tak cantik doa ni? Sangat cantik. Tak ada doa Nabi ajar ni tak cantik, tak ada. Ya, tak cantiknya sebab apa tak cantik doa Nabi ni? Apa sebab? Kita kena tanya sebab juga. Sebabnya apabila kita tidak memahami maksud kandungan doa tu. Jadi kerana itulah dia panggil fiqhud doa. Memahami doa ni penting. Jadi itulah sebabnya, di antara sebab kita baca kitab ini dan kita syarah sekali apa kelebihan dia.
Bacaan yang ke-96, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, jadi bacaan ini kita kena baca 100 kali. 100 kali sehari. Naknya berapa kali? 100 kali. Boleh baca tak boleh baca? Hah? Boleh? 20 kali? 100 kali sehari. Sikit je tu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa payahnya? Sambil-sambil duduk berjalan boleh. Sambil duduk apa buat kerja boleh. Aku memohon keampunan daripada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Hendaklah dibaca doa ni 100 kali sehari. Kerana apa? Panjanglah cerita dia. Seorang sahabat yang bernama Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kepada kita bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali sehari. Maka timbullah persoalan. Persoalan ni kita nak faham. Kenapa Nabi kita bertaubat? Sedangkan Nabi ini sudah dikenali dengan nama Ma'sum. Ma'sum maknanya orang yang tidak ada dosa. Dia tak berdosa, dia bertaubat buat apa? Jadi soalan dianya macam tak ada faedah lah kalau kita tengok. Nabi ini tak berdosa tapi dia bertaubat. Kenapa? Itu soalan. Bila mari soalan, jawapan dianya kita tengok apa jawapan dia. Jawapan dianya beberapa jawapan. Di antaranya apa yang dijawab oleh Syekh Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Mereka jawapannya dia kata, para anbiya itu sangat bersungguh-sungguh dia, berijtihad dalam ibadat. Nabi-nabi, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, semuanya berijtihad fil ibadah dalam melakukan ibadat. Ibadat suhati. Mana ada orang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun sampai pecah kaki, berdiri salat. Ada kita? Pecah kaki main bola ada. Tapi berdiri, Nabi kita berdiri salat sampai berdarah kaki. Bila orang tanya dia, Rasulullah, kenapa ni? Allah Ta'ala dah ampun dosa Tuhan, tak ada dosa pun Tuhan. Nabi mengata, afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi nak tunjuk syukur kita tu banyak ibadat. Jadi apabila mereka ni kuat sangat beribadat, Allah SWT telah anugerahkan kepada mereka, para anbiya, ma'rifah. Pengenalan mereka kepada Allah sangat-sangat kenal. Maka mereka ini sangat-sangatlah banyak bersyukur kepada Allah. Dan sentiasa merendah diri dengan merasakan bahawa mereka ini kurang ibadat. Subhanallahil azim. Yang rasa ibadat banyak ni siapa? Yang duk rasa dia ni ibadat kuat dah kita ni. Siapa? Orang macam kita ni. Pasal itulah ibadat orang hak banyak. Kalau kita beli air ke apa ke yang banyak suara tu, bunyi kuat kocok tak apa. Air kosong, teh kosong tu banyak bunyi. Coba dia penuh, bunyi tak bunyi? Tak bunyi dah. Penuh nak apa ni, nak kocok apa lagi? Hak bunyi kuat ni pasal benda tu kosong. Kuat ibadat tu. Yang boleh tiap malam istihar kau pula tiap malam. Nabi kita tak ada. Jadi oleh kerana Allah Taala beri kepada mereka kuat ibadat, kenapa dia kuat ibadat? Kerana mereka telah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal Tuhan. Jadi oleh kerana itu mereka merasai diri mereka taksir, kurang lagi, tidak sempurna lagi dalam ibadat dia, menyebabkan dia istighfar. Ai annal istighfar minat taksir fi ada'il haqq alladhi yajibu lillahi ta'ala. Makna istighfar ini mereka merasakan dia ni kurang lagi menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi kata istighfar, astaghfirullahal azim. Sebagaimana doa lepas salat dulu. Ingat tak ingat? Mula-mula Nabi kita bagi salam, dia baca apa? Ingat lagi. Ingat amalan kita hari-hari itu astaghfirullah. Sebab apa dia istighfar? Kerana apa dia istighfar? Kerana Nabi merasai dianya taksir, ada kekurangan, ada kelemahan dalam salat dia. Bila dia assalamualaikum, astaghfirullah. Kerana ya Allah, aku ni dalam salat tadi macam-macam benda berlaku, maka aku minta ampun. Jadi Nabi SAW itu jawapan yang pertama.
Nabi kita istighfar di sini kerana apa? Kerana dia rasa dia masih lagi kurang menunaikan tanggungjawab hak Allah Subhanahu Wa Taala. Patutlah dia Nabi. Yang kedua, jawapan yang kedua, yuhtamal. Mungkin jugalah Nabi kita istighfar di sini kerana lishtighalihi bil umuril mubahah. Kerana dia juga melakukan perkara-perkara yang harus dilakukan, seperti makan, minum, beristeri. Jadi perbuatan ini, makan, minum dan beristeri ini, di antara perkara-perkara yang mengurangkannya daripada beristighfar, daripada istighal bizikrihi, dengan sibuk berzikir pada Allah SWT. Waktu duduk dengan isteri itu tak sempat nak berzikir. Waktu makan tak berzikir. Dia baca bismillah tapi. Itu jawapan yang kedua. Mungkinlah. Jawapan yang ketiga, hak ni umum. Mungkin juga istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kerana dosa, bukan kerana taksir, bukan kerana kekurangan, tetapi tasyri'un li ummatihi, semata-mata nak mensyariatkan, nak memperundangkan kepada umatnya. Hei umat, aku Nabi yang tak ada dosa apa-apa, beristighfar 100 kali sehari. Kamu yang confirm ada dosa. Confirm tak confirm kita ni? Kalau ada orang berani kata saya tak ada dosa, ada. Hebat betul. Tak. Kecuali orang yang cacat anggotanya. Mata tak nampak, asah dah dosa mata tak ada dia. Betul tak? Nak masuk dosa mata apa? Mata dia tak nampak. Tapi dosa telinga dia boleh jalan lagi. Dosa mulut, tak nampak mata, bergerak pada orang lagi. Bahagian buahnya, tak jadi. Maknanya itulah kita kata tidak ada manusia yang maksum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya istighfar tersebut supaya kita, aku tidak nabi. Aku bukan rasul. Kenapa aku tak mau istighfar? Jadi tak malukah kita? Malu ke tak malu kita? Nabi tak ada dosa beristighfar. Kita yang memang banyak dosa ni tak mau istighfar. Ya subhanallah, sangat jauhnya anggapan kita, sangat hebatnya kita rasa kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara jawapan. Jelas tak jelas jawapan kita? Ada 3 jawapan di sini. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar? Kerana dia merasa dia taksir terhadap hak Allah. Yang kedua, kerana dia mungkin rasa kurang istighfar dengan sebab melakukan perkara yang mubah. Yang ketiga, ini jawapan yang sedaknya, iaitulah istighfar ini tasyri'un li ummatihi, semata-mata nak mengajar umatnya supaya beristighfar. Jangan tak suruh payah. Jangan kata istighfar lagu mana Ustaz? Nak apa je? Tak ada istighfar apa. Kita duduk solat dia astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun ya Allah dan aku taubat kepadamu. Boleh kata lagi tu. Kata bahasa Melayu pun tak apa, tak syarat bahasa Arab. Kalau orang pandai bahasa Inggeris, ngomong bahasa Inggeris pun lulus. Orang pandai bahasa Jepun, cakap bahasa Jepun. Boleh berlaku, tidak jadi masalah. Jadi dalam bab istighfar ni kita akan bincang panjang nanti insya-Allah di dalam babnya di akhir kitab kita nanti. Jadi kalau kita hurah dah sini, di akhir kitab nanti kita hurah pula, jadi panjang sangat syarah kitab ni. Jadi kita tangguhlah kepada bacaan yang seterusnya. Tuan-tuan boleh tengok bacaan yang ke-248. 248 dia sudah ada bincang tentang istighfar. 248 muka surat 114. Di sana akan ada nanti perbincangan tentang istighfar. Jadi kita tangguhlah di tempat di ke sana insya-Allah. Jadi untuk rujukan boleh tengok muka surat 114 ataupun bacaan dalam perisai Muslim ni yang ke-248. Jumpa. Di sana perbincangan tentang istighfar bagi para pendengar yang nak cepat memahaminya, boleh rujuk terus ke sana. Yang seterusnya, bacaan yang seterusnya yang ke-97. Bacaan 97. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacaan ini kita kena baca 3 kali. Pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tengok makna dia dan kemudian kita tengok apa kelebihannya. Maknanya aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Kita berlindung dengan kalimah Allah. Apa makna kalimah Allah? Kalimatillah ni. Kalimah-kalimah Allah ni dengan nama-nama Allah Ta'ala. Asma'ullahu Ta'ala wa kutubihi. Dengan nama-nama Allah yang indah. Dan dengan kitab-kitabnya yang sempurna. At-tamah yang sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya. Tengok kita minta berlindung dengan kuasa besar. Nabi tak ajar kita minta berlindung dengan orang itu dengan orang ni. Minta berlindung dengan siapa? Kalimatillah, dengan kalimah Allah. Ini dia panggil bertawassul dengan kalimah Allah. Jadi tidak jadi masalah. Kita tawassul dengan kalimah Allah boleh. Yang jadi masalah kitanya dengan orang-orang mati, itu jadi persoalan. Yang ditimbul persoalannya di situ. Jadi aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk yang jahat. Min syarri ma khalaq. Segala makhluk jahat minta berlindung kita. Tanda di situ. 123. Sesiapa yang membacanya sebanyak 3 kali pada waktu petang, dia tidak akan terkena gigitan kala jengking pada waktu malamnya. Maknanya kalau kita baca malam, tak kena baca pagi, insya-Allah kita terselamat daripada digigit oleh benda-benda yang bisa ni pada waktu siang. Jadi itulah sebab kita kena baca. A'udzu bikalimatillahi tammat ni kena baca pada waktu pagi berapa kali? 3 kali. Petang 3 kali. Insya-Allah berjalan tengah malam ke, jalan dalam gelap ke, tidak ada perkara yang boleh membinasakan kita. Biasalah kita jalan dalam gelap, ada haiwan-haiwan melata yang bisa-bisa ni, dia tak buat ini. Mengikut dalam cerita dia nya, dalam cerita salah satu daripada rawi hadis ni, hadis siapa ni? Hadis Abu Hurairah ni, dia kata apa? Fa kana ahluna ta'allamuha. Keluarga dia nya semuanya pakat baca zikir ni. Jadi bila dia baca pada waktu malam dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca fala dagat ludigat jariyatun. Tiba-tiba salah seorang anak perempuan dia ni kena gigit. Terkejut dia, ada gigitan. Tetapi falam tajidulaha waj'a, tak rasa sakit apa-apa. Gigit, tengok, gigit dia ni tak sakit. Itu kalau kena gigit tak sakit, ataupun Allah SWT jaga terus je, dia memang tak gigit kita. Tapi ada juga dalam riwayat yang lain, bila orang ni baca zikir ni, tiba-tiba salah seorang daripada dia kena gigit. Hak cerita ni tak sakit. Ada lagi cerita lain sakit. Orang pergi tanya balik rawi hadis ni, betulkah hadis yang kamu cerita ni daripada Nabi SAW? Dia kata betul. Kenapa tak betulnya? Dia kata ada dah orang tu kena gigit, sakit. Jadi kata dia rawi hadis, dia kata kamu pergi cek tengok. Waktu dia kena gigit, malam tu dia baca ke tak baca? Mungkin dia terlupa baca. Ini bahaya kita. Kalau terlupa baca, kena. Kalau betul nak kena lah. Maka kita kena ingat, bacaan ini adalah merupakan bacaan penjagaan diri sepanjang 12 jam. Dia panggil insurans 12 jam. Tahu insurans? Lalu orang beli insurans semua, kayak mata, telinga, semua kaki, kepala, semua ada insurans. Bukan kereta, insurans orang sekali dengan mata-mata. Mata kena 20,000, cabut tangan 50,000, tak mati beli, habis kita. Tetapi insurans hakiki yang tak payah kena beli, tak payah masuk ejen ke apa-apa. Ni masuk ejen tu, ejen ni panjang cerita tak? Insurans hakikinya ni, kita baca doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sudah selamat kita daripada perkara tersebut. Ingat. Jadi tambahan di situ, kata dia wasyar,
Syaratnya, ni ada syarat sikit. Tanda syarat situ. Bacaan yang selain daripada kita baca, syaratnya zikir ini akan memberi manfaat. Yang pertama sekali dengan niat yang baik. Aku berzikir ni kerana Nabi suruh zikir. Dalam keadaan kita yakin bahawa kalau kita baca zikir ini, benda binatang haya-wahaya melata ni tidak akan mudaratkan kita. Dengan sebab keyakinan kita kepada kalimatillah, dengan kalimah-kalimah Allah Ta'ala yang maha agung itu. Jadi satu lagi tambahan, tulis kat tepi tu. Tak ada lagi kitab kita ni ke. Zikir ini juga disyariatkan kita baca apabila kita berhenti di mana-mana tempat. Kita naik kereta, sampai di tempat ni nak berhenti. Nak berhenti berehat ke, nak berhenti apa saja. Sebelum kita turun, baca dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi minta berlindung. Kita berjalan, nak masuk dalam kawasan mana-mana, berhenti, baca dulu. Jadi sebelum kita buat kerja apa-apa, baca dulu. InsyaAllah kita pergi selamat. Tidak diganggu oleh segala makhluk-makhluk. Tak payah kita tabik pokok besar lah. Pokok besar ke pokok kecil, tak payah. Kita tabik pada siapa? Tuai segala pokok, tuai segala pusu, tuai segala apa benda ni. Siapa dia tuai dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik ke Tuhan. Tanda situ, bacaan ini juga dibaca ketika berhenti di suatu tempat. Jadi mana-mana kita turun tempat, nak berhenti mana-mana tempat, nak sewa hotel ke, apa saja kan, nak berhenti bawah pokok ke, nak berhenti mana saja, di warung, kita baca doa ni, insya-Allah kita masuk dalam keadaan selamat. Bacaan yang seterusnya, selawat yang ke-98. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi selawat ni kita kena baca berapa kali? 10 kali. Berapa kali kena baca? Baca ke tak? Baca dah. Kena baca. Tengok hadis ini diriwayat oleh as-sahabi al-jalil Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadisnya, tengok ni. Terjemahan dia kata, ya Allah, kurniakanlah selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni yang paling pendek dah ni. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Paling pendeknya ni lah. Yang panjangnya kita baca selawat. Selawat mana? Selawat Nabi Ibrahim yang diajar dengan selawat Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai kepada innaka Hamidun Majid. Ingat ada? Kalau tak ingat tu berat benar. Jadi itu yang paling baiknya. Kita baca selawat itu 10 kali. Tapi orang ni lagu itulah. Kalau hak panjang sikit, Allah panjang. Ambil hak pendek, Allah pendek. Tak teringat pula nak baca. Yang akhirnya tak baca juga. Pendek tak baca. Yang panjang pun tak baca. Rugi ke tak rugi? Rugi, tengok ni. Tengok dia punya kelebihan di nota kaki 124. 124 turun di bawah tu. Sesiapa yang berselawat ke atasku pada waktu pagi 10 kali. Berapa kali? 10 kali. Dan waktu petang 10 kali. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Pagi 10 kali, petang 10 kali. Dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ya Allah, besarnya kelebihan dia. Orang ni akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Besar ke tak besar syafaat ni? Mana ada tak besar? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak adalah lebih daripada itu. Karena manusia pada hari kiamat nanti semuanya akan berhajat kepada syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh selesaikan masalah ni kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi habislah kita, tamatlah kita perbincangan dalam bab zikir waktu pagi dan petang dalam kitab ni. Dalam kitab Perisai Muslim. Bacaan yang seterusnya. Bacaan yang seterusnya iaitulah bacaan sebelum dan selepas tidur. Jadi kita akan berpindah kepada
bacaan lain adalah ni, bacaan sebelum dan selepas tidur. Dia panggil azkarun naum, zikir-zikir yang dibaca pada waktu tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kitab Perisai Muslim, bab yang ke-28, bacaan sebelum dan selepas tidur. Bacaan yang ke-99. Tengok bacaan 99. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di tempat tidurnya, yajma' kaffaihi, nak tidur pada waktu malam, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatukan kedua tapak tangannya. Nabi kita buat tangan ini. Ini menyatu dua tapak tangan. Dan meniup kedua-duanya lalu membaca. Pandai buat gini. Tiup situ. Kemudian kita baca. Baca qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? Kali. Habis tiga ni, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita tiup situ. Tiup di tangan kita. Kemudian kita sapu. Sapu semua tubuh kita yang kita boleh sampai. Sapu. Tok sini. Itu dia panggil pagar tubuh. Pagar dengan apa? Dengan qul huwallahu 3 qul al-mu'awwizat, dengan surah-surah yang menjadi pelindung dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Boleh buat ke tak boleh buat? Pandai dah buat. Ke baru nak belajar ni. Kemudian tengok ni, arahan dia tu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu dengan kedua-duanya bahagian tubuh yang mampu dicapai oleh tangannya. Mana sekat mana boleh tangan kita sapu tubuh semua ni. Tak payahlah ambil orang lain, panggil orang lain pula. Bantu-bantu. Seolah-olah kuih tadah dia sikit biar dia sapu belakang, tak ada. Cukuplah dengan apa yang ada di tangan kita je. Nama panggil orang gotong royong pula sapu kita tak. Jadi kita buat setakat mana yang tangan kita sampai. Tengok cara kaifiat dia. Tengok kaifiat dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam memulakannya daripada kepala. Start sapu sini dulu. Kemudian muka. Dan seterusnya bahagian hadapan tubuh. Barulah pergi ke lain tempat. Baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Mana bila kita baca habis, baca lagi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca semua surah tu. Lama dia tengok dalam kitab ni 3 surah ni qul huwallahu, cepatlah habis. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiup. Tak ada. Baca semua sekali surah tu. Qul huwallahu ahad sampai akhir. Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Barulah kita tiup. Berapa kali kena ulang? 3 kali. Jadi insya-Allah kalau orang beramal dengan ni, dia tidak diganggu lagi oleh segala makhluk-makhluk yang kacau bilau ni. Pandai ke tak pandai tu? Apakah hikmat daripada bacaan ni? Hikmat dianya kenapa? Apa yang dah sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi pada 3 ni. Kenapa? Dia kata sini isti'azatan billah, kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada berlakunya perkara-perkara yang membinasakan kita. Terutama sekalinya al-hawam, binatang-binatang, hayawan-hayawan yang berbisa dan binatang-binatang yang boleh membunuh orang. Sedangkan dia tidur, kita tidur ni benda itu masuk, boleh berlaku masuk dalam. Jadi apabila seorang itu sibuk dengan bacaan-bacaan ini, insya-Allah taala dia duduk di bawah fi hifzillah taala, duduk di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Berajak tak berajak kita kepada jagaan Allah? Sangat berajak, kerana kita dah tidur dah. Bila kita tidur,
Apa yang kita tahu lepas pada kita tidur? Tahu tak tahu? Tak tahu dah. Kalau tahu lagi boleh berlawan dengan dia. Ni tak tahu sebab kita sudah tidur. Baik, bacaan yang seterusnya yang ke-100, kita hendaklah baca ayatul kursi. Pandai baca ayatul kursi? Boleh test tengok. Boleh try ke? Ayatul kursi baca. Tengok 126 di bawah ni. Sesiapa yang membacanya ketika hendak tidur. Siapa dia baca ketika nak tidur, dia akan dipeliharakan oleh Allah dan syaitan tidak akan menghampirinya sehingga waktu pagi. Jadi bila nak tidur, kita kena baca apa? Surah ayatul kursi. Baca 3 kul, tiup semua tubuh setakat mana yang mampu. Kemudian baca ayatul kursi. Siapa dia baca ayat kursi dekat nak tidur, Allah SWT akan jaganya dan syaitan tidak lagi boleh menghampirinya walaupun kita dah tidur. Tengok cerita dia. Apa cerita dia? Hadis ini panjang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik dia, Abu Hurairah, sebagai pegawai yang menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah. Abu Hurairah menjaga ni stor zakat ni. Jangan bagi orang mari ambil. Tiba-tiba marilah satu makhluk mari duk kacau dia. Mari duduk ambil makanan ni, tabur sana sini. Abu Hurairah pun pegang makhluk ni. Berani dia. Dan dia kata, kamu ni nakal ni, mari duk usik barang-barang sedekah ni. Aku nak bawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun buat rayuan, Syekh Abu Hurairah, inni muhtajun, saya sangat berhajat. Saya ni sangat berhajat ni kepada makanan ni. Ramai anak-anak saya lapar. Jadi saya sangat-sangatlah memerlukan benda ni. Abu Hurairah pun kesian dia. Dia rayu ni, kesian tengok orang ni, lepas. Gilah, balik. Jangan kacau lagi. Esoknya, Abu Hurairah pergi cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ni cerita malah apa yang berlaku dalam malah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha. La. Dia tak sempat cerita lagi, maaf. Fa asbahtu, dia kata. Bukan cerita. Fa asbahtu, pagi esoknya Nabi dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tanya, ya Abu Hurairah, apa cerita orang tawan Namus malah? Makhluk yang kamu tawan malah. Apa cerita dia? Kata dia Abu Hurairah, Rasulullah, saya tak tahu betul lah jiwa saya ni lemah. Kesian. Saya lepas dia. Nabi pun kata, ama innahu kazzabaka wa sayauд. Dia janji masa nak lepas tadi, tak semari dah. Dah sekali ni, kali terakhir dah ni. Taubat dah. Kalau orang Melayu kat taubat dah. Taubat dah, tak mau mari dah. Nabi kata dusta dia tu. Dia mari lagi malam ni. Bila dia mari malam ni kali yang ketiga, Abu Hurairah pegang kuat dia. Hei makhluk, ni kali yang ketiga dah mari. Malam pertama janji tak si mari, kamu mari balik. Semalam janji tak mari, malam ni mari pula. Kamu dah janji betul. Semalam janji tak si mari, hari ni mari. Dia berkata, Abu Hurairah, minta maaf lah. Malam ni saya bagi tip pada awak. Nak ajar ilmu baru. Nak ajar ilmu dia. Dia nak rayu malu, tak lepas dah. Kalau awak rayu tak lepas dah. Sebab 2 malam dah dia nipu. Ya Abu Hurairah, da'ni u'allimuka. Aku nak ajar kamu Abu Hurairah beberapa kalimat yang Allah Ta'ala beri manfaat dengan kalimah aku ajar ni. Kalau mau beramal dengan ni, jadi. Dia kata apa? Idza awaita ila firashika, apabila kamu nak tidur, bacalah ayatul kursi. Dia ni ajak kamu, bila nak tidur baca ayat kursi hingga selesai. Kerana bila membaca ayat kursi, Allah Ta'ala akan jaga kamu dan syaitan tak boleh nak usik kamu sampai pagi. Jadi Abu Hurairah pun nak marah pun orang ajak ilmu. Lepas pula dia malam ni. Selamat jalan balik. Pagi esok
jumpa dengan Nabi, Nabi tanya balik, Abu Hurairah, makhluk tawan yang musmalah apa cerita? 2 malam dia mau kena tipu, janji tak mari-mari. Kata dia Abu Hurairah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat. Dia cakap, dia ajar kepada saya semalam beberapa ucapan kalimat yang akan memberi manfaat dengan kalimah ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia ayat cerita. Dia suruh saya baca ayat kursi, dekat nak tidur saya tak boleh ganggu. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Nabi kata, hak dia ajar tadi betul sungguh. Membaca ayat kursi syaitan tak ganggu. Wa huwa kadzub, tapi dia sendirinya pendusta. Syaitan rupanya hak dia diigat oleh Abu Hurairah. Siapa dia? Syaitan. Nabi tanya, tangkap malam tu, makhluk tu, apa dia orang ke apa? Abu Hurairah tak tahu rupanya. Tak tahu makhluk apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalika syaitan. Dia tu syaitan. Jadi dia ajar kamu kalau nak berlindung daripada syaitan, baca ayat kursi. Dia sendiri syaitan. Boleh jadi macam orang kita dulu ni lah. Kalau kita tengoklah. Berapa ramai kita tengok waktu ada kuliah, waktu ada ceramah, reba-reba kereta ni pergi ambil orang. Nak pergi mana tu? Pergi tempat ceramah, ustaz mengajar orang ni, pergi. Dia sendiri tak pergi dengar. Pergi dengar tak? Dia kena duduk pulah kereta tu. Orang semaya pun tak mari. Tapi dia jumung orang pergi dengar orang mengajar. Boleh pahala juga, pahala mengatar orang. Dengar tak? Jangan jadi lagu ni. Tapi ni bukanlah cerita syaitan dia tu. Nak bandingnya cerita. Syaitan ni dia ajar orang benda baik, dia sendiri karut, dia sendirinya jahat. Nabi kata sadaqah ka wa kadzub. Dia betul dia cerita kamu tu, tapi dia sendiri pendusta. Jadi kita pun jangan jadi orang baik lagi itulah. Baik kita ni warak pergi hantar orang masjid, dia diri semaya dak. Sudah. Baiklah, kita baca lagi satu bacaan sebelum tidur lagi. Baca amanar rasul. Pandai baca amanar rasul? Amanar rasul ma unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun sampai ke akhir surah Al-Baqarah. Bila baca ayat ni apa jadi? Tengok ni. Tengok muka surat 128 nota kaki 128. Nota kaki yang ke 128 dia kata apa? Sesiapa yang membaca 2 ayat ini pada waktu malam. Siapa dia baca ayat apa ni? Amanah Rasul ni pada waktu malam? Cukuplah ia sebagai pelindung. Jadi Allah Taala kafatahu man qara'a al-ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu, maka dia jadi cukuplah sebagai cukup bagi dia tu sebagai pelindung. Jadi kalau baca ayat ni dekat nak tidur, dia sebagai pelindung kepada kita. Cuba kita tengok di sini dalam syarah dia, apa makna kafatahu? Pelindung apa ni? Dalam syarah dia kata, cukuplah dia sebagai pelindung minal afat, daripada segala bencana pada malam itu. Jadi ada juga tafsiran yang lain yang mengatakan huraian yang sebenarnya yang namanya tadilah kafatahu minal afat fi lailatihi, cukuplah dia sebagai pelindung daripada perkara-perkara yang tidak baik pada malam itu. Jadi ada huraian lain kata apa? Qila itu makna pandangan yang kedua lah, pandangan yang kedua. Jadi cukuplah dengan 2 ayat ini dalam perkara-perkara yang berhubung kait dengan i'tiqad. Karena ayat Quran ini cukup dengan umurul iman. Ada ayat Quran iman. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berapa di situ? 4 dah. Jadi dia mari berbincang di sini umurul iman sudah ada sini, sebagaimana yang sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum sebelum tu ayat Quran ini takut dia. Takut macam mana nak menunaikan tanggungjawab yang besar. Kemudian bila mari ayat tu ayatul kursi ini, Allah Taala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak paksa kita buat kecuali setakat mana yang dia mampu. Bila tu ayat Quran ini, para sahabat bergembira kerana Allah Taala kata dalam ayat ini, aku tak paksa hamba-hamba aku kecuali setakat yang dia mampu. Jadi kalau tak mampu, tapi kena buat.
Lama orang kata kenapa tak salat tu? Tak mampu. Buatnya tidak. Maksud tak mampu di sini ada kelonggaran. Contohnya orang kena sembahyang. Syarat rukun sembahyangnya berdiri, diam. Dia tak mampu nak berdiri. Duduk boleh? Boleh duduk. Tak mampu nak duduk? Tidur. Itu maknanya Allah Ta'ala tak paksa. Kalau dia paksa, mungkin kena salat. Tak mampu, bangun juga. Tak mampu, bangun juga. Akhirnya rebah orang itu pengsan. Itu dia panggil taklif di luar batas kemampuan. Tapi kita yang kena ingat, di dalam syariat Islam ini tidak ada taklif yang di luar daripada kemampuan manusia. Semuanya manusia mampu buat. Jadi ayat Rasul ini cukup besar kepada kita. Fadilat-fadilatnya sangat besar. Maka kita insya-Allah Ta'ala kita akan sambung perbincangan kita, bacaan sebelum tidur ini pada jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Jadi kita akan sambung nanti insya-Allah. Ingatlah baca-baca waktu pagi tu, waktu petang. Semoga kita dapat rahmat yang besar daripada Allah SWT, dan kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah dan dilindungi daripada syaitan dan segala perkara-perkara yang membahayakan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.